Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan malam ini, terima kasih yang menonton saya di YouTube, di Facebook, di X, di TikTok. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, insya-Allah untuk kesekian hari dan kesekian malamnya. Untuk kita bersama-sama berkongsi beberapa perkembangan menarik mengenai dunia politik dan juga berita-berita semasa. Kadang-kadang saya taklah cakap politik all the time kan, walaupun 90% ada juga politik, tapi ada juga 10% saya akan menyentuh isu-isu semasa. Saya akan menyentuh hal ehwal semasa. Saya juga bercakap tentang yang pendedahan-pendedahan ataupun cerita-cerita semasa yang saya rasa agak menarik lah. Terima kasih. Teruskan share, teruskan like, teruskan subscribe. Terima kasih juga kepada yang menghantar feedback kepada kepada ada satu Google Form yang saya letak dekat page Facebook saya, dan dalam Google Form tersebut saya minta feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan mengenai Kementerian Komunikasi dan juga Parti Keadilan Rakyat punya penerangan. So itu penerangan Parti Keadilan untuk ahli lah. Kalau bukan ahli, kita minta Kementerian Penerangan secara umum. Tujuan feedback itu bukan setakat dapat respon dan juga dapat respon tuan-tuan bagi tahun 2023, tetapi apakah cara penambahbaikan yang kita boleh lakukan untuk 2024. Ada yang kata, kita bagi ni ada nak dengar ke dia orang kita punya respon ni, tuan-tuan, dia macam ni lah. Kita tak bagi 100% dia orang takkan dengar. Tapi kalau kita bagi, sekurang-kurangnya ada 50% dia orang akan dengar, ada 50% dia akan reject. So sekurang-kurangnya the chance is 50%. So 50 is better than 0. Kalau kita tak bagi, of course 0 dia tak akan dengar apa pun kita cakap. Tapi kalau kita bagi, at least there is a 50-50 chance. Mungkin dia terima, mungkin dia tak terima. Kita tak tahu. The most important thing is, kita buat je. Kan? Sekarang ini saya telah menerima 419 feedback. Maklum balas 419 orang, di mana 80% lelaki atau 339 orang dan 80 wanita atau 19%, di mana berusia 45 hingga 60 tahun paling ramai, diikuti oleh 30 hingga 45 tahun, kemudian 60 tahun dan bawah 30 tahun. Dan majoriti adalah bukan ahli Parti Keadilan, iaitu sebanyak 53%. Kemudian daripada jumlah tersebut, walaupun dia tidak bukan ahli Parti Keadilan, tetapi 185 orang atau 81% yang bukan ahli keadilan bukan ahli mana-mana parti di negara kita. Jadi dekat situ kita dapat nampak ini adalah orang biasa yang memberi feedback, dan hanya lebih kurang 18% yang ahli parti lain. Dan paling ramai ahli Parti Amanah, kemudian diikuti oleh UMNO. Lepas itu mereka memberi feedback dan pelbagai soalan kita kemukakan dekat sini, insya-Allah. Jadi saya akan bentangkan pendapatan itu kepada YB Menteri, dan cadangan-cadangan tuan-tuan dan perempuan pun saya akan sampaikan, dan insya-Allah kita cuba sama-sama memperbaiki untuk tahun kedua 2024 ini. Kita sama-sama memperbaiki, dan untuk hujung 2024 kalau diberi kesempatan, InsyaAllah saya akan buat lagi satu survey yang sama, dan kita nak tengok sama ada improvement atau tidak. Dia ni tuan-tuan macam ni. Kita dalam buat kerja ni, kita jangan shock sendiri. Kita rasa kita dah buat terbaik dah. Tak, itu kita rasa. Kita tak tahu orang rasa macam mana. Ya, memang kadang-kadang orang boleh cakap apa sahaja. Dia tak tahu. Ya, kita boleh cakap macam tu. Tapi dalam masa sama, kita jangan pekakkan telinga kita daripada apa yang orang cakap. So, kita kena ambil juga feedback dia orang. Kita dengar. Mungkin kita tak ambil semua, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh nilai. Mungkin ada cadangan, menariklah cadangan ni. Kita pun tak pernah terfikir, kan? 2 heads are better than 1. 500 heads are better than 2-3 head yang kami ada ni, kan? So mungkin cadangan-cadangan itu kita boleh pertimbangkan, kita kata, kan? Dan itu merupakan satu usaha yang baik. Dan saya rasa niat anda semua untuk nak berkongsi pendapat semua tidak ada tujuan lain, bukan nak menghina, melainkan tujuannya adalah untuk nak kebaikan negara kita, kebaikan kerajaan kita. Itu sebenarnya yang kita target. Of course itulah yang kita nak alu-alukan kepada semua sebenarnya. Kalau kita nak bagi feedback, kita nak kritik, biar kita bagi feedback yang membina.
bukan feedback dengan cara memfitnah. Saya sebut ini Papa Gomo disiasat polis kerana apa? So kita akan tengok nanti. Baik, kita mulakan malam ni, insyaAllah kita akan bercerita pertama sekali berkenaan dengan pendedahan mengejutkan MP Bukit Gantang. Kita akan react sikit tentang video sewaktu di wawancara oleh Sinar. Tommy Thomas saman kerajaan, Khairi dakwa Fahmi cuba selamatkan diri, spin Dr. Muhyiddin dalam menyemarakkan perkauman di Malaysia, Papa Gomo disiasat isu DSAI dikatakan ada AIDS, bunuh pelajar polis dapat layanan istimewa, tiada PKP setakat ini, vaksin booster tidak wajib. Baik. Sebelum kita mulakan, pertama sekali kita mendapat satu berita yang menyedihkan lagi sekali. Semalam Ibn Riza, hari ini penyanyi M. Kilau meninggal dunia. Al-Fatihah kepada beliau. 1938-2023. Penyanyi legenda M. Kilau meninggal dunia di Teluk Intan Perak kira-kira 4.40 petang Isnin. Kabar duka itu dikongsi cucu Allahyarham yang dikenali sebagai Hasnur Ikram di Instagram story yang jelas sangat terkesan dengan pemergian penyanyi legenda yang sinonim dengan gelaran Raja Gelik. Atuk saya Muhammad Daud bin Kilau telah menghembuskan nafas yang terakhir sebentar saja tadi. Al-Fatihah katanya. Pemilik nama senar Muhammad Daud Kilau itu sebelum ini berdepan masalah penyakit jantung, paru-paru berair dan kebas anggota kaki dan tangan. Penyanyi berusia 85 tahun itu pernah dimasukkan ke hospital Teluk Intan gara-gara sesak nafas. Muhammad Daud mula menceburkan diri selepas menjuarai bintang radio Singapura pada tahun 1968. Bertitik tolak kemenangan itu, penyanyi yang popular dengan lagu Cik Mek Molek itu berpeluang menjadi artis rakaman, menghasilkan pelbagai album berkonsep langgam, asli dan juga dangdut. Pada tahun 1980, beliau pada 85 pernah menjuarai kategori asli dalam Pesta Dendang Rakyat. Jasa dan sumbangannya kepada dunia seni tempatan terbalas apabila beliau dikurniakan darjah Paduka Mahkota Perak pada 1991. Okey. So banyak dia punya jasa dan sebagainya. InsyaAllah kita doakan beliau ditempatkan di kalangan orang yang beriman soleh. InsyaAllah semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang beriman beramal soleh, diampunkan dosanya, dan juga kita juga mengkagumi. Saya sendiri personally saya juga mengkagumi M. Kilau dengan suaranya. Kita dengar lagu tu macam simple je, tapi kalau kita cuba nyanyi lagu dia tinggi suara dia tu. Oi, kalau saya nak nyanyikan dia, saya tak boleh tuan-tuan. Tinggi dia punya key dia tu tinggi. Tinggi. So bagi saya kita respect lah. Kita respect di atas pengorbanan, di atas sumbangan beliau, dan kita doakan yang terbaik dan semoga keluarga beliau tabah. Baik. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu berita yang mengatakan bahawa tidak boleh kedai yang telah ada sijil JAKIM tidak dibenarkan menulis ucapan selamat Merry Christmas, selamat menyambut hari Christmas di kek mereka. Sebenarnya JAKIM telah menyatakan tidak ada asas kepada larangan tersebut. Rupanya ada, tetapi JAKIM telah menarik balik larangan. Baik. JAKIM batal larangan ucapan perayaan bukan Islam di kek. Kenyataan Jabatan Kemajuan Islam JAKIM pada 2020 telah membatalkan arahan yang melarang premis perniagaan yang mempunyai yang mempunyai sijil pengesahan halal untuk menulis sebarang ucapan perayaan bukan Islam pada tempahan kek atau seumpamanya. Menulis satu kenyataan hari ini, JAKIM berkata arahan berkenaan tidak lagi terpakai. JAKIM akan membuat semakan dan membuat penilaian semula terhadap mana-mana perkara berkaitan dengan manual prosedur pensijilan halal Malaysia. Kenyataan hakim terdahulu adalah tidak terpakai dengan penjelasan ini, katanya. Okey. Okey. Mengikut arahan 2020, premis yang mempunyai pensijilan halal tidak dibenarkan mempamerkan produk yang mengandungi logo halal dengan sebarang ucapan bukan Islam. Mengikut arahan 2020, tidak dibenarkan. Isu itu timbul sejak kebelakangan ini apabila JAKIM menjelaskan tiada larangan. Okey. Faham. Pada zaman Perikatan Nasional Memerintah pada tahun 2020, JAKIM telah mengeluarkan satu arahan mengatakan, saya ingat lagi, masa ini jadi kontroversi juga, bahawa premis yang mempunyai sijil halal tidak dibenarkan mempamer produk menggunakan logo halal dengan sebarang ucapan orang bukan Islam. Ini pada tahun 2020. Masa ni PAS memerintah kerajaan pada waktu itu. Kemudian baru-baru ini timbul isu tersebut. 2021 sebenarnya
Menteri Agama pada waktu itu mengatakan boleh, dan Menteri baru-baru ini kata tidak. Isu itu timbul dan apabila JAKIM menjelaskan tiada larangan bagi pemegang sijil menulis ucapan sebarang perayaan pada kek yang dibeli oleh pelanggan. Isu ini menjadi tulas susulan pekeliling dalaman harian dari sebuah syarikat kek yang memberitahu kaki tangannya supaya tidak menulis ucapan Selamat Hari Krismas pada kek kerana dikuatiri melanggar persijilan halal syarikat mereka. Okey, dia macam ni. Pada tahun 2020, rupanya memang ada larangan oleh JAKIM supaya pada waktu itu tidak dibenarkan untuk menulis Merry Christmas ke Happy Deepavali ke apa ke mana-mana sijil, mana-mana company ataupun bakery yang ada sijil halal. Ini pada zaman PAS memerintah pada waktu itu. Kemudian baru-baru ini JAKIM telah mengeluarkan kenyataan bahawa perkeliling tersebut sudah pun ditarik balik dan tidak ada masalah untuk mana-mana premis yang mempunyai sijil halal untuk menulis di atas kek mereka ke apa ke ucapan Merry Christmas ke Happy Deepavali ke Happy Gawai ke Tambau Cina ke apa ke, tidak ada masalah di atas perkara tersebut. Sebagaimana saya jelaskan, perkara halal ini tidak termasuk, halal ini hanya menyentuh tentang bahan, bukannya apa yang anda tulis di atas kek. Tuan-tuan, itulah dia. Kan? Kalau tuan-tuan nak negara sebagaimana apa orang kata Taliban, ni terus terang saya cakap ni, undilah PAS. Kan? Tadi saya tertarik dengar ada satu debat dalam TikTok Yani kan. Ada seorang mamat ni daripada Kelantan, dia naik, dia cerita. Ada dua orang kot daripada Kelantan juga kat dalam room tu. Daripada Tanah Merah sebenarnya ke Pasir Mas? Tanah Merah. Saya tak ingat salah satu. Kemudian dia orang bercerita tentang tak ada air ni. Tak ada air, isu tak ada air kat Kelantan dah. Si Mamat yang walaon ni tuan-tuan, dia punyalah mempertahankan kerajaan tu, kerajaan PAS ni, sampai dia kata apa? Tak ada air, tak ada masalah, kita boring je lah tanah tu. Kita boring je lah air daripada tanah tu, apa masalahnya? Saya kata macam, Masya Allah, saya rasa macam nak naik je. Saya nak tanya, tapi saya tahu, saya tengah bercakap dengan orang yang pada otak dia adalah ketakzupan, tuan-tuan. Pada otak dia adalah ketaksupan. So, bila dia taksub kepada satu perkara, kebenaran itu tidak lagi penting. Kebenaran itu tidak lagi relevan. Kan? Bila dia taksub kepada perkara tersebut, kebenaran itu bukan lagi relevan kepada dia. So, bila kita katalah macam mana sekalipun, kebenaran itu tak lagi relevan. Tak relevan dah. Kita cakaplah, kita ceritalah begini, begitu. Itu semua tak penting, janji Islam dia kata. Seolah-olah yang lain ni semua kafir, tuan-tuan. Islam dia sajalah yang Islam. Sebab itu tak pelik apabila mereka mengatakan undi PH, undi BN masuk neraka. Saya ada menulis satu artikel, dah siap dah pun artikel tersebut, berkenaan dengan hukum Islam dan juga perlembagaan. Nanti saya akan buat satu e-book apa ke, saya nak tengah letak online, saya tengah kaji-kaji, dan saya akan bagi secara percuma kepada tuan-tuan untuk membaca dan mengkritik apa orang kata tulisan saya tersebut. Tetapi saya menjawab isu berkenaan adakah perlembagaan kita ni perlembagaan kafir hanya kerana ditulis oleh orang kafir? Adakah undang-undang negara kita ni undang-undang kafir kerana tidak ada perkataan syariah Islam atau ditulis oleh orang Islam maka menjadikan dia kafir? So persoalan-persoalan ini yang saya akan jawab dalam artikel tersebut, berlandaskan satu buku, antaranya adalah Fiqh Daulah tulisan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Baik, yang tu nanti kita akan kongsi kemudian. Baik. Cerita kita sambung lagi. Kita sambung lagi cerita. Dah habis cerita logo halal tadi kan. Kisah yang kena langgar itu, yang kena langgar kan. Ada seorang remaja yang dilanggar 2 hari semalam pun saya ada cover benda ni. Dan akhirnya pegawai polis itu telah didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang membawa kepada hukuman gantung sampai mati. 302 ini adalah membunuh. Kan, tuduhan membunuh. Now, media menyatakan media dakwa DSP Nazri dapat layanan istimewa. Beberapa pengamal media mendakwa pegawai kanan polis yang didakwa membunuh pelajar berusia 17 tahun diberi layanan istimewa membolehkannya mengelak kerumunan wartawan dan kru video. Menurut The Star, para wartawan terkejut apabila DSP memasuki mahkamah magistrate dari laluan lain yang membolehkan dia meloloskan diri daripada perhatian media.
Akhbar harian itu melaporkan Muhammad Nazri dikepung oleh kehadiran polis yang ramai menghalang media daripada mendapatkan rakaman jelas terhadap tertuduh. Sementara itu, utusan Malaysia pula melaporkan kehadiran tertuduh diiringi 5 pegawai polis JSJ yang lengkap dengan topeng muka dan berpakaian gelap. Pada prosiding pendakwaan, Muhammad Nazri berbaju T berwarna putih dan berseluar hitam dibawa masuk ke dalam kamar dalam keadaan bergari dan kepala ditutup menggunakan kain hitam. Laporan New Straits Times pula, keadaan itu nyata berbeza dengan kes-kes pembunuhan lain dengan media dibenarkan merakam dan mengambil gambar dengan mudah sewaktu ketibaan suspek di kompleks itu. Selain itu, hanya seorang jurugambar bernama dan seorang juru video Astro Awani dibenarkan mendapat rakaman visual, manakala Nazri dibenar membalut selai kain hitam di seluruh bahagian kepala bagi menutup wajahnya. Hanya seorang wakil setiap organisasi media dibenarkan masuk ke bilik mahkamah untuk membuat liputan prosiding mengambil masa kira-kira 5 minit. Muhammad Nazri kemudian dibawa masuk ke dalam pacuan 4 roda berwarna gelap diiringi 4 kenderaan lain. Tiada pengakuan direkod ketika pertuduhan dibaca di Mahkamah Tinggi. Muhammad Nazri menyebabkan kematian Zaharif Effendi Muhammad Zamri 17 di Sekolah Menengah Jati di Ipoh di antara 12.40 pada 15 Disember. Didakwa mengikut Seksyen 302 Kasus Kesesaan yang boleh membawa kepada hukuman mati atau penjara antara 30 dan 40 tahun, tidak kurang daripada 12 tempatan jika sabit kesalahan. Tiada jaminan ditawarkan oleh mahkamah menetapkan 7 Februari untuk sebutan kes sementara menunggu beberapa laporan berkaitan termasuk laporan Jabatan Kimia. Pada 15 Disember, pegawai kanan polis berusia 44 tahun yang memandu kereta itu dipercayai merempuh pelajar yang menunggang motosikal dan mengheretnya agak jauh di Taman Jati berhampiran SMK Jati di Meru. Muhammad Zaharif meninggal dunia di tempat kejadian. Okey. Ini saya baca berita je sebenarnya. Saya baca berita saja. Cuma saya nak beritahu bahawa beliau telah didakwa di bawah Seksyen 302. Bila dia kata tadi tidak ada pengakuan di rekod, bermakna dia akan minta trial lah. Dia pengakuan, kalau dia kata ada kandang mengaku bersalah, kalau dia diam atau mengatakan tidak, maka kedua-duanya akan bicara. Dia tak boleh kalau dia diam, oh tak bersalah, tak. Kan? Atau mengaku bersalah, tidak. Diam itu erti kata dia boleh dibicarakan. Cuma dia tengah menunggu beberapa benda yang lain, mungkin dia akan ada sebutan kes pada tempoh lain. Cuma 302 ni tidak ada jaminan. So berkemungkinan beliau akan stay di Sungai Buloh lah sementara menunggu kes ini dibicarakan. Okey, itu saja. Saya tak nak ulas panjang-panjang. Ulasan media tersebut saya tidak nak ulas panjang-panjang. Baik. Tuan-tuan, tadi ada kawan saya message kan, dia kata, "Is, habislah aku depressed kalau PKP balik ni, Is." Sebab sidang media tadi, sidang media Menteri Kesihatan tadi. Sidang media Menteri Kesihatan menyatakan bahawa beberapa perkara tadi, ini siapa yang tak sempat pergi baca sidang media, salah satunya adalah barang siapa yang positif COVID hendaklah melaporkan diri ke dalam MySejahtera, maka hendaklah kuarantin diri sendiri. Kemudian dalam masa yang sama, tolong bagi tahu orang terdekat bahawa siapa yang close contact, macam biasalah. Macam yang dahulu, so tolong kuarantin diri sendiri. So sekarang ni dia self implementation. Baik. Dalam masa yang sama, tiada PKP buat masa ini, kata Menteri Kesihatan. Kementerian Kesihatan mengakui Malaysia hari ini menyaksikan peningkatan kes yang semakin mendadak. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan Dr. Zul menegaskan langkah berkurung atau sekatan PKP tidak dipertimbangkan buat masa. Saya dengar tadi laporan mengatakan daripada minggu lepas berbanding minggu ini, laporan COVID positif itu naik 60%. 60% naik dalam masa 1 minggu, tuan-tuan. So, dalam masa yang sama juga berkenaan dengan vaksin, vaksin COVID-19, ada booster ketiga ditawarkan kepada, atau booster penggalak, vaksin penggalak atau booster penggalak ditawarkan kepada orang, ada setengah-setengah golongan. COVID-19 tiada arahan wajib ambil suntikan dos penggalak, Fahmi. Tiada arahan atau kewajipan untuk seluruh rakyat Malaysia mengambil suntikan dos penggalak vaksin susulan peningkatan kes COVID seperti yang tular di media sosial ketika ini, kata Menteri Fahmi Fazil. Beliau juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, Kementerian Kesihatan buat masa ini hanya menggalakkan pengambilan dos ketiga terutama bagi golongan rentan dan juga golongan yang berisiko. Jadi tidak ada kata kewajipan untuk mengatakan boleh ambil, kena ambil, wajib ambil dan sebagainya sebagaimana dos pertama dan kedua dahulu. So yang ini kita kata tak ada masalah apa-apalah. InsyaAllah kalau siapa nak ambil, siapa tak nak ambil tak perlu ambil. Jangan kita perbesar-besarkan isu inilah bagi saya. Siapa nak ambil lah tuan-tuan, tak nak ambil tak apa. Buat masa ni dos penggalak ni tidak ada kewajipan.
Alright. Tapi menurut KKM bahawa ni bahawa vaksin yang kita ada cukup untuk negara kita. So tak ada isu kan? Tak ada isu. Alright. Dalam masa yang sama, KJ semalam, telah mengeluarkan satu kenyataan kepada Khadijah Mauludin. Telah mengkritik, bukan mengkritik lah, saya rasa dia macam memperli kot Fahmi. Dia kata Fahmi ni ialah dia terselamat kerana Anwar menyelamatkan dia. Dia begini, kemudian dia punya kementerian dia pecah dua, menunjukkan dia tak kompeten dan sebagainya. Saya rasa lah, saya tak tengok live dia, saya tak pernah tengok pun live KJ ni. Tapi ini adalah satu, KJ patut beri ruang Fahmi jalankan tugas. Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia menyangkal tunjuhan KJ yang disiarkan melalui podcast Keluar Sekejap bahawa Kementerian Komunikasi dan Digital dipecahkan kepada dua kementerian adalah kerana ingin menyelamatkan karier politik Fahmi Fazil. Tuduhan KJ itu dilihat sebagai mengecilkan peranan Fahmi dalam mengemudi sebuah kementerian penting bawah kerajaan perpaduan. PTVM yakin bahawa pemilihan Fahmi untuk menerusi kementerian adalah berdasarkan keupayaan beliau melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh PM. Pendapat KJ ini lebih kepada pendapat peribadi. PTVM mohon Fahmi diberi peluang merencanakan hala tuju komunikasi dengan lebih baik bagi memastikan segala dasar kerajaan perpaduan mencapai objektif. Peringatan Perdana Menteri kali ini, kita ini bukan lagi waktu bercakap tetapi lebih kepada turun padang. Baik. I tend to agree dengan persatuan ini tuan-tuan. Kenapa? Dia macam ni. Masa saya mengenali YB Fahmi ni hari itu, dia memang memegang dua kementerian, iaitu Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Dua kementerian ini adalah dua kementerian yang sangat besar. Digital tu pun dia bersimpang siur. Ada sebahagian agensi dia kena menjawab kepada Menteri Ekonomi. Ada sebahagian agensi ni kena menjawab kepada Mosti. Ada sebahagian dia punya dalam digital tu menjawab kepada alam sekitar. So dia pelbagai. Kerana apa? Dia melibatkan satu unit atau satu kementerian yang lain. Dalam masa yang sama, Fahmi kena tengok, YB Fahmi kena tengok satu lagi kementerian yang melibatkan komunikasi. Dan dua-dua kementerian ini mempunyai bajet yang besar. Di bawah komunikasi ni duduknya antara lain adalah SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Di mana kalau tuan-tuan salah cakap, tuan-tuan ada masalah, ada scam, tuan-tuan menipu, tuan-tuan hina orang, kalau saya buat laporan polis, tuan-tuan boleh ditangkap dan didakwa di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. So, di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Di bawah komunikasi juga ada Jabatan Penerangan, ada RTM. So, di terlalu banyak agensi. I think di bawah SKMM sahaja ada belas agensi. Di bawah kementerian ada puluh agensi Kementerian Komunikasi. Kita tak cerita Kementerian Digital lagi. So, macam saya kata hari tu, bila PMX melihat setelah setahun, dia melihat, dia uji dahulu. Bila dia tengok, rupanya ada kementerian, contohnya alam sekitar, komunikasi, bahawa mereka tak boleh nak carry satu person tak boleh nak carry. So, saya diberitahu tempoh hari bahawa itu antara permintaan menteri sendiri. Kalau boleh diasingkan. Dan akhirnya permintaan itu diterima dan diasingkan. YB Fahmi mungkin boleh betulkan saya apa yang saya dengar hari itu, tetapi ada permintaan untuk supaya diasingkan di antara komunikasi dengan digital kerana beban kerja terlalu besar. Jadi, pada tahun 2024 ni, disebabkan oleh itu, JKOM pun diletak di bawah komunikasi, maka saya mempunyai hak, ruang dan menteri pun mempunyai ruang lebih besar untuk fokus kepada komunikasi dan penerangan. Jadi daripada situlah peranan saya nanti untuk memberi cadangan kepada beliau apa yang kita nak kena perkuatkan, apa yang kita kena perkasakan, apa yang kita kena tambah baik, apa yang perlu kita enhance, apa yang perlu kita buang. Pemantauan itu akan lebih kemas dan juga lebih teliti, dan juga benda-benda yang patut kita lihat akan lebih teratur, tuan-tuan. Di sini peranan kita nanti. Now, contoh kalau kita tengok kan, masalah social media 3R. Kalau orang memfitnah sebagainya, itu bawah mana? Itu bawah komunikasi. Tetapi TikTok Shop bawah mana? Itu bawah digital. Dan juga bawah mungkin KDN. Immigration, custom berkemungkinan. LHDN. Benda-benda macam tu. So, dia akan ada multi ministry yang akan terlibat dalam perkara tersebut. So, sekarang ini, kita kata persatuan ini, kita bagilah ruang dan peluang kepada mereka. Baik. Saya nak bawa cerita ni tuan-tuan tentang Spin Doctors. Habis cerita isu semasa, kita bawa cerita politik pula.
Saya tertarik apabila ada satu artikel yang ditulis oleh Free Malaysia Today berkenaan dengan kenyataan daripada Muhyiddin Yassin mengenai bagaimana kalau orang bukan Islam, orang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Okey. Antara kenyataan beliau, in the future, ini dalam FMT saya baca. In the future, pada masa akan datang, if their party leaders decides to support a non-Malay prime minister for whatsoever reason, the MP must comply. If they don't, they risk losing their party membership, being forced to vacate their seat and asked to pay millions of ringgit in compensation. Therefore, in such a situation, a non-Malay would become prime minister and Malays would not be able to do anything even if they do not want as a non-Malay sebagai prime minister. Now, daripada kenyataan ini, Hanifah Mahidin, seorang lawyer daripada Parti Amanah, menulis, ketika Muhyiddin jadi spin doctor, berita di portal FMT bertajuk Political Changes Mean Malay PM Not Guaranteed Now, says Muhyiddin, menarik minat saya untuk memberikan sedikit ulasan. Saya sedang sibuk dengan tugasan harian lalu, berhenti sejenak untuk menulis komentar ini. Reaksi spontan saya apabila membaca kenyataan Muhyiddin adalah jelas. Muhyiddin penuh sedar bahawa isu adakah perlembagaan menjamin Perdana Menteri mesti di kalangan orang Melayu wajar diputar belit bagi mewujudkan keresahan di kalangan orang Melayu, iaitu pengundi Melayu deposit tetap Parti Bersatu. Dari segi pengamal politik berideologi Machiavelli, sudah tentu isu begini amat wajar diputar belit, iaitu dispin. Orang kata ia politik, ia boleh pola tanggung. Hatta Parti PAS yang mendakwa ia parti Islam juga sependapat dengan Parti Bersatu, meskipun suatu waktu dahulu PAS pernah bermuktamar dengan slogan menggempur pemikiran asabiah, iaitu pemikiran racism. Soalan pada PAS, bagaimana jika PM itu Cina Muslim dan bertakwa dan tidak korup? Dari sudut politik, spin doctors atau spin masters adalah mereka yang pakar dalam membangunkan mesej yang ada elemen menipu dan mengelirukan. Kenyataan veteran DAP hakikatnya jelas dan tidak berbelit, iaitu Perlembagaan Persekutuan tidak meletakkan syarat bahawa PM mestilah orang Melayu. Muhyiddin juga faham dan sedar fakta itu. Justru, ia bukan isu. Tetapi diputar belit sebegitu rupa bahawa kononnya di Malaysia kini sudah tidak ada jaminan bahawa PM mesti di kalangan orang Melayu. Mesti PM orang Melayu meskipun Melayu yang merosakkan bangsanya sendiri. Tidak cukup dengan putaran itu, diputar lagi bahawa kononnya dengan ada kini-kini undang-undang anti lompat parti mengakibatkan ahli politik, khususnya ahli parlimen, tidak kini terikat dengan keputusan parti, tidak boleh melawan keputusan parti hatta sekiranya parti bersetuju untuk calon PM di kalangan bukan Melayu. Soalan, bukankah Wakil Perikatan Nasional ada dalam jawatan kuasa yang terlibat menggubal undang-undang anti lompat parti? Iaitu saya juga terlibat mewakili amanah. Iaitu inilah penulis inilah Hanifah Mahidin. Mengapa saya tidak pernah dengar Hamzah dan Taqiyuddin, wakil PN, hujahkan macam Muhyiddin hujah? Adakah hujah Muhyiddin sekadar afterthought? Seakan sedar separuh kerapuhan hujah itu diputar lagi bahawa meskipun Agong ada budi bicara untuk melantik PM, budi bicara itu tidak mutlak berdasarkan perlembagaan. Soalan, adakah Muhyiddin mahu ganti daripada konsep raja perlembagaan kepada konsep raja mutlak? Amat malang politik di Malaysia selalu diwarnai dengan politik perkauman yang sempit, dan yang lebih malang, setengah daripada ahli politik di Malaysia lebih cenderung untuk menakutkan para pengundi daripada mendidik mereka. Kenyataan Lim Kit Siang itu jika diwarnai oleh politik kaum sempit, sebaliknya dicat dengan politik gentlemanship, tiada apa yang perlu digusarkan. Ya, benar dalam perlembagaan memang tidak dinyatakan PM wajar orang Melayu. Tetapi dalam tradisi perlembagaan ada konsep constitutional conventions, iaitu tradisi amalan perlembagaan, di mana tradisi itu mengesahkan bahawa PM di Malaysia wajar dilantik di kalangan ahli parlimen Melayu. Menjawab persoalan tersebut. Timbul lagi banyak persoalan, tuan-tuan. Dia okey, selain daripada persoalan, kita tengok tadi tu spin master, spin doctor. Dan macam saya kata, ramai spin doctor yang dulu berada di dalam UMNO, sekarang ini berada di dalam Bersatu. Antaranya, dan juga geng pembangkang, antaranya adalah Papa Gomo. Antaranya juga adalah Ratu Naga. Itu pun antaranya. Yang mana yang lama yang saya kenal lah, Ratu Naga, Papa Gomo, ini orang yang lama. Yang baru-baru ni macam Salim tu, siapa Singh? Tarbus Singh, siapa nama dia? Salim, lepas tu Syafiq Alim dan sewaktu dengannya. Yang ini semua, ini kemudian. Ini kemudian. Saya dulu antara yang bertempur dengan siapa? Ratu Badak tu lah.
Ratu Naga tu, itu antara orang yang lama bertempur. Papa Gomo, antara orang yang lama saya bertempur. Jadi mereka dah keluar dan berada di tim sebelah. Salah satu salah satu benda yang mereka ada, tuan-tuan, yang mereka sanggup ada dan boleh ada, ialah kesampai-hatian. Sampai hati macam mana dia kata? Dareness dia orang, kesanggupan dia orang memfitnah. Dan ini dibawa dan diteruskan kerana apa? Kerana apa keberanian itu ada di situ? Kerana apa? Kerana mereka ada orang di belakang mereka. Saya tahu yang penting fitnah. Kalau siapa saman, ada orang akan bayar. Ada orang akan bayar. Okey, kenapa saya kata demikian? Simple, tuan-tuan. Kalau kita takut kena saman, kalau kita tak boleh bayar saman, sanggup ke kita, beranikah kita nak saman? Saman ni bukan satu jumlah yang kecil. Papa Gomo kalah saman dengan Anwar Ibrahim, 1 juta ringgit dia kena bayar. Dia bayar. Dia boleh bayar, tuan-tuan. Mana dia dapat duit tu? Kan, soalan kita, mana dia dapat duit tu? Dia kata ada tajaan. See, this is what I mean. Ada penajanya. Yang penting buat damage. Yang penting fitnah. Fitnah. Dan begitulah yang dilakukan oleh golongan ini. Mereka menggunakan fitnah itu untuk timbulkan kegusaran. Bila timbul kegusaran, kita counter, kita tangkap, tak tangkap, nak saman, itu ambil masa. 3 hari ke 1 minggu cukup. Ni formula untuk fitnah ni mudah, tuan-tuan. Tuan-tuan bakar hari ini, yang penting fitnah tu kena up 3 hari. Up 3 hari, masuk hari keempat, gagal. Kalau kita gagal ambil tindakan segera, maka fitnah itu dah diterima oleh masyarakat. Masuk hari ke-7, orang dah tak ingat dah bahawa fitnah itu pernah berlaku, tetapi damage itu done. Ini modus operandi mereka. The first 3 days tu important. Masalahnya, macam mana kita nak bertindak dalam 3 hari pertama? Sebab itu saya kata, kerajaan tak ambil tindakan, tuan-tuan. Kerajaan tak boleh ambil tindakan kalau kita sendiri yang tengok. Kerajaan bukan hari-hari pantau posting dia. Saya tak pernah tengok posting Papa Gomo, tak pernah tengok posting Ratu Badak ni, tak pernah. Mana tuan-tuan yang pergi tengok tu, jangan pagi maki kerajaan tak buat apa-apa. Engkau buat apa? Tuan-tuan buat apa? Tu soalan saya ni. Setiap kali ni kerajaan buat apa? Saya tanya, ada buat report ke belum? Oh, belum. Exactly. Jangan salahkan kerajaan. Kita ni lah kerajaan. Kalau tuan-tuan baca, jangan tunggu mana kerajaan. Tak. Tuan-tuan lah kerajaan. Tuan-tuan kena buat report polis terus. Boleh ke buat report polis? Buat je dulu. Boleh tak boleh, tu cerita lain. Polis takkan tangkap tuan-tuan buat report polis. Pergi buat. Kita lah kerajaan sekarang ni, tuan-tuan. Kita lah kerajaan. Buat report polis. Jangan tunggu. Masuk hari ketiga dah terlewat. Menteri bukan hari-hari tengok Facebook, tengok TikTok, tengok WhatsApp. Kita ni kena mulakan tindakan. Dan tindakan ini, ni saya nak baca. Ini contoh. Berani tak berani, tuan-tuan? Saya dah tengok petikan. Papa Gomo, polis siasat Papa Gomo kes video bayangkan PM hidap AIDS. See? Polis sedang menyiasat penulis blog Wan Muhammad Wan Azri. Papa Gomo menulis video, berhubungan video yang kelihatan membayangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghadapi AIDS. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Bukit Jenayah, video bertajuk DSAI Penyakit Misteri Tiada Penawar AIDS memfitnah Perdana Menteri. PDN mengingatkan orang ramai, tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap pihak-pihak yang menggunakan platform media sosial untuk mengulas atau memanipulasikan isu sehingga menyentuh isu ketenteraan moral, fitnah atau pengapian apa-apa kesalahan. Malaysia kini tidak memastikan kandungan video itu kerana halaman YouTube Muhammad Azri dan rakaman video berkenaan tidak boleh diakses setakat ini. Bagaimanapun terdapat catatan oleh penulis blog itu yang dikenali sebagai Papa Gomo pada media sosial mendakwa Anwar dihukum kerana tuduhan homoseksual. Anwar telah didakwa di mahkamah atas tuduhan liwat 2 kali. Anwar juga mengekalkan pengakuan tidak bersalah, berkata pengampunan penuh itu diberi kerana terdapat pelanggaran prinsip keadilan. Menurut Rusdi, Wan Muhammad Azri disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil kerana berkelakuan menghina, 504 kerana menghina dengan sengaja, menceroboh keamanan dan 233A komunikasi penggunaan tidak wajar rangkaian dan perkhidmatan rangkaian. Baik. So, yang ni video ni, tuan-tuan, ni nak cerita. Video yang Papa Gomo, video ini sebenarnya dah dihantar 2 minggu lepas kalau tak silap saya.
Dan cerita ini dah diulang bulan lepas. Siasatan baru berlaku ni. Kenapa? Bukan polis lambat ambil tindakan. Sebab kita lambat buat laporan. Kita tak ada orang, bagi orang lain, itulah isu dia. Kalau tuan-tuan yang baca, tak boleh orang lain buat laporan tuan-tuan. Sebab tuan-tuan yang baca. Dalam laporan tu akan menulis bahawasanya saya, nama sekian, alamat sekian, nombor IC sekian, telah melihat posting dia tulis oleh si fulan di laman sekian. Sebab nanti tuan-tuan akan dipanggil menjadi saksi. Aku tak nak jadi saksi, There you go. Itulah isu dia. Tuan-tuan tak boleh bagi pada orang lain harapkan orang itu buat report polis. Tak. Tuan-tuan yang melihat posting itu kena buat laporan polis. Ambillah inisiatif tuan-tuan. Video ini saya tahu tersebar dah lama dah. Dia ada satu video dia tunjuk masa Apex. Salah Apex ke sebelum Apex? Yang mana Datuk Seri masa tu bergambar, tangan dia pada masa tu nampak crooked. Yalah mungkin orang tua ada sakit. I don't know. Mungkin gambar tu distort ke apa. I don't know. Tetapi tangan dia nampak crooked lah. Crooked. Faham crooked tak? Macam membengkok macam tu. Kan? Macam membengkok macam tu. Kalau tuan-tuan nampak tangan muda, lebih kurang macam tu. Mungkin juga kamera trick atau mungkin dia yang pergi edit. Kita tak tahu. Tetapi dia kata tengok, disebabkan tangan itu ini tanda-tanda orang AIDS. Kenapa AIDS? Sebab dia homoseksual. Kan? Dia kata macam tu. Now, video itu tersebar. Orang main video tersebut. Terbaru Salim pun dipanggil polis. Telah menginterview. Dikatakan menginterview. Okay. Seorang banduan katanya. Kan? Dan banduan itu katanya berada sama dengan Anwar Ibrahim di dalam penjara. Di dalam penjara tersebut. Dan dia menjadi budak suruhan Anwar Ibrahim. Katanya. Kan? Dia menjadi budak suruhan Anwar Ibrahim. Kemudian ramai yang percaya. Sampaikan keluar perkataan apa tuan-tuan? Pelanta. Now, bila tuan-tuan kata pelanta, bermakna tuan-tuan telah mengatakan Anwar liwat di dalam penjara. Kalau anda Islam, bermakna anda sekarang telah melakukan qazaf. Anda menuduh tanpa bukti, menggunakan perkataan pelanta dengan pemahaman itu, maka tuan-tuan menurut hukum qazaf adalah seorang yang fasik. Hukumnya berdosa besar. So, apa yang berlaku? Saya ada satu video yang saya interview. Saya interview siapa tuan-tuan? Saya interview tidak lain tidak bukan bekas warden penjara. Bekas warden penjara yang menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang apa orang kata, yang menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 2 tahun di hospital Sungai Buloh. Di penjara Sungai Buloh. Tuan-tuan boleh tengok video tersebut secara online. Tuan-tuan boleh tengok video tersebut secara online di dalam video di dalam YouTube saya, di dalam YouTube saya lah. Iaitu video. Tuan-tuan nampak ni? Video ini. Sekarang ini sudah mendapat 100,000 tontonan. Eksklusif bekas warden penjara Sungai Buloh di SAI. Ini dalam video ini saya interview Pok Nick. Dan Pok Nick ni adalah bekas warden penjara yang menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 2 tahun. Dan dalam video ini didedahkan. Dan saya tunjuk muka tuan-tuan. Bukan macam Salim tu, dia tak tunjuk muka. Budak yang kata dalam penjara bersama Anwar Ibrahim tu tak nampak muka pun. Tetapi orang percaya. Ni saya bawa dengan Pok Nick ni, duduk kat Kelantan. Dia cerita, ada muka dia. Siap saya tunjuk kad warden penjara dia lagi. Ada semua kad warden penjara, gambar dia dengan Anwar Ibrahim, semua ada. Masa Datuk Seri Anwar menikahkan Nurul Izzah, dia dekat belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ada. Dia adalah saksi hidup sewaktu Datuk Seri Anwar di dalam penjara dan dia yang menjaga. Tetapi orang lebih percaya fitnah daripada kebenaran. Kerana apa? Kerana mata mereka telah ditutup, telinga mereka telah dipekakkan dan mulut mereka telah disumbat dengan kejahilan. Inilah yang Machiavelli. Machiavelli ni matlamat menghalalkan cara. Spin, fitnah. Dan mereka percaya. Mereka percaya. Kerana apa percaya? Kita bawa kebenaran, dia tak percaya. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, summum bukmun ummi fahum la yarji'un. Orang-orang kafir ni tuan-tuan, dia bawalah kebenaran macam mana sekalipun, mereka akan tutup mata, tutup telinga, tutup
Mulut mereka untuk menerima kebenaran. Saya bukan kata geng ni kafir, tapi itulah perumpamaan orang yang tak nak terima kebenaran ini. Tuan-tuan, saya nak selamatkan tuan-tuan daripada api neraka ni, tuan-tuan. Kita bawa kebenaran, tapi ada yang lebih nak percaya perkara tersebut. Duk sebut pelantar. Saya faham cerita pelantar tu. Cerita pelantar tu, tuan-tuan, nak cerita. Ni nak ceritalah. Engkau orang tak tahu, saya sebut apa? BLM. Anwar Ibrahim adalah banduan BLM. BLM tu apa? Dan dia, saya kata, apa yang Mamat tu cerita langsung penipuan daylight. Tetapi kenapa, tuan-tuan? Kenapa dia boleh bawa cerita tersebut? Itu saya kata tadi. Ada backup. Yang penting fitnah aja dulu. Fitnah. Tak apa. Kau kena saman, kita bayar. Kita ada support. Lawyer kita ada. Berapa juta dia, kita akan bayar. Yang penting, reputasi dia damage. Yang penting, dia kena fitnah. Yang penting, fitnah itu tersebar. Itu yang utama. Yang penting, reputasi dia damage. Tetapi kita pula, ni, penyokong kerajaan, penyokong PMX ni, lambat bertindak. Bila ada benda tersebut keluar, kita lambat buat tindakan polis. Lepas tu salahkan kerajaan. Salahkan Fahmi Fazil. Salahkan Menteri Komunikasi. Salahkan penerangan tak buat kerja. Tak, kita yang melihat video itu, yang tengah tengok itu, cuba rakam, esoknya terus buat report polis. Kalau boleh malam tu juga buat report polis. Boleh tak lepas ni kita buat macam tu? Kalau tuan-tuan baca komen macam ni, komen-komen yang jahat macam ni, tuan-tuan capture screen, terus buat report polis. Ambil komen dia, tengok muka dia, capture screen, kalau ada nama, buat report polis. Biar dia orang merasa, tuan-tuan, bagaimana kesan fitnah. Tuan-tuan, yang geng-geng saya sebut Papa Gomo, Papu Kari ke apa nama dia sebenarnya, mereka ni ada backup. Ni geng-geng yang kat bawah ni tak ada backup, tuan-tuan. Dia masuk penjara, dia tak ada lawyer pun yang akan bayar dia apa, yang akan orang backup dia. Kalau dia kena saman, tak ada orang pun akan bayar saman dia. Tetapi geng-geng itu ada. Ada orang yang akan taja. Yang penting, mereka fitnah dahulu. Ini spin doktor. Ini kerja spin. Kerja macam ni saya tak sanggup buat, tuan-tuan. Betul. Lillahi ta'ala. Kalaupun orang bayar saya tak sanggup. Sebab lidah saya ni saya tak boleh nak sebut kata yang itu. Tak boleh. Saya tak boleh nak. Tak boleh lah, tuan-tuan. Bayarlah jutaan mana pun saya tak sanggup. Tak boleh. Kalaupun orang kata, tak apalah kau kena saman. Aku bayar kau 10 juta. Yang penting kau fitnah je. PN sekarang ni. Tak sanggup. Minta maaf. Bagi saya 10 juta tu dengan akhirat nanti saya lebih takut akhirat tu daripada 10 juta dekat dunia. Tak apalah. Itu contoh. Tak adalah orang offer saya kan. Itu contoh. Tapi itulah kita, tuan-tuan. Kita berbeza dengan mereka. Sebab kita ni nak fitnah ni pun payah. Masa kita jadi pembangkang, kita tak fitnah pun. Pernah kita dengar, saya ada orang kata, Iswardi pemfitnah. Pernah tak aku kena saman dengan fitnah? Pernah tak aku kena saman dengan... Ni Papa Gomo, berapa kali dah kalah saman, berapa kali dah kena saman. Cikgu Bat, berapa kali dah kalah saman, berapa kali dah kena saman. Ni Papu Kari, berapa kali kena panggil polis, berapa kali dah kena saman. Tetapi engkau orang masih lagi percaya. Ratu Badak tu, masih engkau orang percaya. Wa na'uzubillah, ya Allah Tuhanku. Kita hidup di zaman sekarang ini, media ini terlalu mudah. Yalah, mudah. 1.4K, 8K, 9K, 10K orang mendengar kita sekarang ni. Mudah. 10,000, ratus ribu. Dalam satu masa, satu detik, berita boleh tersebar. Fitnah pun, tuan-tuan, boleh tersebar dalam satu detik juga. So, terkenanya siapa? Akhirnya terkena siapa? Terkena orang yang tuan-tuan fitnah tu nanti. Membawa saya kepada cerita yang saya nak bawa pada hari ini, iaitu berkenaan dengan interview MP Bukit Gantang. Kita ambil sedikit. Tentang timing tu. Sebenarnya yang tajuk Sinar Live pada petang ini ialah kenapa sekarang. Barangkali Datuk boleh menyatakan alasan kenapa agaknya dalam kelima-lima orang itu timingnya agak rapat. Adakah sebenarnya dalam tempoh 2-3 bulan kebelakangan ini sudah ada perancangan tertentu dalam rakan-rakan Datuk yang 5 orang itu untuk menyatakan sokongan secara terbuka kepada PMX ataupun apa sebenarnya yang berlaku? Terima kasih banyak sekali lagi. Keputusan yang dibuat oleh saya
tidak bergantung kepada 4 orang yang awal. Saya beranggapan saya adalah orang yang pertama membuat sokongan secara terbuka di Parlimen. Rentetan daripada pilihan raya keputusan di mana berlakunya hang government tidak boleh menubuhkan kerajaan. Saya sebagai ahli parti yang menang dalam pilihan raya sama-sama berusaha untuk menubuhkan kerajaan, di mana kita berusaha untuk meletakkan presiden iaitu Tan Sri Mahyudin Yassin Paguh sebagai calon presiden dan calon Perdana Menteri. Tetapi beberapa hari berlalu, maka kita tidak berjaya walaupun disebut ada numbers yang cukup. Akhirnya, Duli Yang Maha Mulia telah memperkenankan Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Sebagai ahli parti, kita masih terus untuk melihat apakah ruang yang boleh kita ambil alih kerajaan dalam tempoh yang singkat. Tetapi usaha-usaha yang dibuat nampaknya tidak ada cahaya. Sehinggakan kita tidak dimaklumkan apa move sebenarnya yang dibuat untuk gulingkan kerajaan. Melihat Okey, tuan-tuan dengar perkataan, kita tidak dimaklumkan tentang apa move yang hendak digunakan untuk gulingkan kerajaan. Untuk gulingkan kerajaan. Tuan-tuan kena ingat, siapa yang menjatuhkan kerajaan pada tahun 2020? Bersatu. Orang yang sama, Bukit Gantang, hari ini membuka cerita bahawa sebenarnya ada rancangan sewaktu penubuhan negara tahun 2022 untuk menggulingkan kerajaan. Kita dengar perkataan tadi. kita tidak dimaklumkan apa move sebenarnya yang dibuat untuk gulingkan kerajaan. Melihat kepada angka yang ada di pihak kerajaan, perpaduan sudah cukup mantap. Ya. Dan bila saya sebagai ahli parlimen mewakili parti satu perkara, mewakili pengundi dan rakyat satu perkara yang lain, saya telah beri masa yang cukup kepada pucuk pimpinan untuk membuat usaha-usaha mengambil alih kerajaan. Tetapi nyata tidak berjaya. Sehinggalah dua orang pertama mengumumkan sokong kepada PMX kerana memerlukan bantuan peruntukan untuk kawasan masing-masing. Setelah itu, parti membuat keputusan menggantung mereka. Ini menyebabkan saya tak puas hati. Saya bercakap dalam mesyuarat bahawa mereka tak perlu digantung. Sebab mereka masih lagi ahli parti, hanya memberikan sokongan. Ya. Jadi dalam masa yang sama, saya pun memikirkan, saya selalu berfikir positif dan apa plan action. Plan A atau plan B. Plan A, stay without apa-apa peruntukan. Tak boleh nak membantu rakyat membangunkan kawasan. Plan B, memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Yang saya lihat dalam banyak pembentangan di Parlimen, nampak keikhlasan yang amat banyak Perdana Menteri nak membangunkan negara. Ya. Kalau tanpa MP tadi kata banyak kelihatan keikhlasan Perdana Menteri untuk membangunkan negara. Very important point. Membangunkan kawasan. Plan B, memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Yang saya lihat dalam banyak pembentangan di Parlimen, nampak keikhlasan yang amat banyak Perdana Menteri nak membangunkan negara. Ya. Kalau tanpa ada perpaduan yang cukup baik, negara tidak dapat dibangunkan. Dalam keadaan ekonomi yang agak tak stabil, di mana kos harga barangan terus naik, kos harga hidup tinggi, rakyat terus susah. Saya mengambil pendekatan untuk memberikan sokongan. Datuk, daripada penjelasan Datuk pada awal-awal perbincangan kita pada petang ini, ada beberapa perkara yang dapat kita cerap, iaitu PN memang berhasrat untuk mengambil alih kerajaan, sebenarnya yang diakui oleh Datuk dalam tempoh setahun, dan perkara tersebut tidak berjaya.
Adakah disebabkan ini kegagalan PN untuk memujuk beberapa orang ahli parlimen kerajaan untuk menyertai mereka dan menubuhkan kerajaan yang baru menyebabkan Datuk berasa kecewa dan sehingga mendorong kepada apa yang berlaku pada 2 minggu yang lalu? Memang itu berlaku. Sehingga 2 orang, 3 orang, 4 orang pun dah beralih sokongan. PN masih lagi berusaha dengan kenyataan bekas menteri mengatakan bahawa ada 10 orang yang nak datang pada pembangkang untuk membuat kerajaan. Tetapi angka itu tak logik. Kalau 10 mana cukup nak buat kerajaan? Maknanya usaha-usaha untuk menubuh kerajaan, menggulingkan kerajaan yang sedia ada masih berjalan. Itu tidak dapat dinafikan. Datuk, kekecewaan yang kedua barangkali adalah tentang bagaimana isu peruntukan ini diuruskan oleh Perikatan Nasional. Dengan latar belakang yang kita ada adalah bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan secara terbuka di dalam Dewan Rakyat bahawa jika mahukan peruntukan maka perlu melalui proses perbincangan dengan timbalan Perdana Menteri yang kedua dan sebagainya. Ada beberapa pandangan lah. Sebagai contoh, Ahli Parlimen Kuala Terengganu YB Amzad mengatakan bahawa perbincangan itu berlaku. Tetapi ada syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi, iaitu menyatakan kesetiaan agar tidak menukar kerajaan sehingga penggal ini berakhir. Jadi mana satu yang betul, Datuk? Sebab ada yang kata perbincangan tersebut telah berlaku, tetapi daripada apa yang kita tahu setakat awal perbincangan ini dengan Datuk, perbincangan tersebut tidak berlaku. Yang mana satu yang betul? Semua perkara ini berlaku secara publik. Okey. Apa yang disebut oleh kerajaan dan apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri secara terbuka. Supaya berunding dan akan diberikan peruntukan. Apabila pihak pembangkang mengatakan bahawa perundingan itu keras, ada perkara yang tidak boleh diikuti. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menafikan bahawa tidak ada syarat taat setia kepada Perdana Menteri. Di pihak kami sebagai ahli parlimen Perikatan Nasional tidak dimaklumkan. Tidak ada perbincangan secara khusus ataupun dibentangkan di parlimen. Kenapa tidak dibentangkan di parlimen? Mengatakan bahawa pucuk pimpinan telah berunding dan oleh kerana syarat-syarat ini yang dikemukakan, maka kami tak setuju. Jadi ahli parlimen semua boleh tahu dan rakyat boleh tahu. So maknanya tidak ada koordinasi antara ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional sama ada perundingan tersebut telah pun berlaku ataupun tidak. Yang tak ada, tidak dimaklumkan dan tidak ada perbincangan dengan ahli Parlimen. Jadi disebab Okey. Selebihnya tuan-tuan boleh tengok sendiri dekat Sinar 30 minit punya interview. Tapi poin yang saya nak bawa tadi, sebenarnya PMX sendiri mengatakan datang berunding. Okey, datang buat proposal, bentangkan, kita cerita apa yang kamu nak. Dan PMX tidak pernah kata kalau sekiranya kamu nak maka kena sokong saya sampai habis dengan. Tak ada. Datang je. Tetapi menurut kenyataan MP Bukit Gantang tadi, bahawa pembangkang tak pernah datang pun. Tak pernah berbincang pun di kalangan mereka. Tak pernah bentang atau negotiate pun dengan kerajaan mengenai terma-terma. Dia mungkin tak perlu setuju pun. Okey, kita yang penting jumpa dulu, runding dulu. Okey, ni kerajaan, ini kami nak, ini term kamu. Apa term kamu? Okey, ini term saya, kerajaan pun bagi. Oh, saya tak setuju dengan term ni. Ini term kami, kita bincang. Okey, bincang ni setuju, ni tak setuju, ni buang, ni tak. Masalahnya, proses itu pun tak berlaku. Sedangkan Perdana Menteri offer. Perdana Menteri offer kepada pembangkang, mehlah kita berbincang. Takkan Perdana Menteri yang mempunyai majoriti 150 kerusi nak pergi menyeberang ke sana, panggil tarik seorang-seorang berbincang. Kamulah yang berada dekat bawah kena naik, buang ego dan kesombongan kamu demi rakyat, jumpa Perdana Menteri, bincang. Bukan kata suruh sokong, suruh bincang. Yang itu pun ahli Parlimen Bukit Gantang tadi kata tidak ada berlaku pun perbincangan. Jadi kalau perbincangan itu tidak berlaku, bagaimana ahli Parlimen pembangkang boleh mengatakan terdapat dakwaan rasuah daripada PMX, terdapat dakwaan sogokan daripada PMX. Bincang pun tak ada, macam mana nak kata sogok? Ada orang jumpa, ada orang itu jumpa, ada orang ini jumpa. Ada juga orang jumpa saya. So apa point dia? Ini semua alasan-alasan, tuan. Sebagaimana alasan yang bodoh viral itu
tak nak debat dengan apa orang kata, dengan Rafizi. Dia bagilah alasan Puteri Gunung Ledang ni saya panggil. Dia tak nak kahwin dengan dengan Raja Melaka, dia buat macam-macam alasan. Sebenarnya dia tak nak kahwin. Tapi poinnya dekat sini adalah, itu saya kata tadi, pendedahan ini memberi kita gambaran bahawa sebenarnya tidak ada pun perbincangan. Tetapi mereka cerita macam seolah-olah bincang dah. Tetapi macam-macam terma diberikan sampai kami tak boleh nak setuju. Bincang pun tidak. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mereka masih yakin, bak kata MP Bukit Gantang tadi, 10 orang daripada kerajaan akan lompat. Cuma dia kata tak logik. Macam saya katalah tak logik. Kenapa kita nak kena tinggalkan parti kita lompat, lepas itu hilang kerusi, hilang peruntukan? Untuk apa? Untuk apa hilang peruntukan? Sebab apa? Nak sokong pembangkang. Lepas tu kita hilang peruntukan. Hilang 1 juta. Tak kebangang namanya tu. Kan tak bodoh namanya tu. Tapi itulah hakikat yang dia kata. Yang dia kata, oh inilah. So tuan-tuan, macam saya katalah, apa yang berlaku, insya-Allah benda ini semua adalah penipuan daripada daripada pembangkang sendiri. Penipuan daripada pembangkang sendiri, dan penipuan mereka ini tidak lain bukan bertujuan untuk nak mengelirukan, spinning fakta yang sebenar. Okay? Alright. Okay, di akhir kita ni, insyaAllah seperti biasa, hujung bulan ini, saya menyeru rakan-rakan menyumbang sedikit sumbangan kepada keluarga Ustaz Wan G. Dah ada sedikit di dalam akaun pertubuhan kami, tapi kita nak supaya ada 6 bulan lagi untuk beliau berada di dalam penjara, dan insyaAllah kita membantu keluarga beliau sedikit sebanyak. Dengan ini adalah akaun Pertubuhan Pemangkasan Wanita dan Keluarga Petra Jaya, akaun RHB. Kemudian resit boleh hantar ke akaun, ke nombor telefon Ana, nombor telefon admin saya. Dalam masa sama tu juga tuan-tuan, insya-Allah bulan saya akan mengeluarkan satu JC sublimation, bukan print macam ni tapi sublimation punya JC. Design semua nanti saya akan hebahkan, saya akan bagikan kepada tuan-tuan. Harga insya-Allah harga rahmah bawah RM30. Saya akan kekalkan harga bawah RM30, tidak termasuk penghantaran. InsyaAllah nanti kita akan buka kepada semua, lelaki dan wanita. Ada yang tak berkola, bulat, ada yang ada kola, dan ada berkola lengan panjang. Kan? InsyaAllah yang tu nanti, bukan sekarang. Jangan tanya dulu, nanti. Okay. Alright. Baik, sekian saja daripada saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.